Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is Sir Amin. I hope that you can learn something throughout this video. So, let's go. Alright. Untuk differentiation, kita akan belajar. Kalau topik function tu kita ada graph kan. So differentiation ni adalah untuk kita mencari gradient of function, gradient function. So gradient tahu tak apa? Ingat tak? Ingat. Gradient tu ni lah, kecerunan, kecerunan dalam bahasa Melayu. Okay. So untuk topik differentiation dia ada beberapa topik. Yang pertama kita pergi pada limit and its relation to differentiation. So bila sebut pasal limit ni dalam bahasa Melayu dia had lah. Okay. So limit dalam function is when a value in the function, for example in this dekat yang saya tunjuk ni, kita ada satu function fx equal to x squared plus 3x. Okay, x squared plus 3x. So kita akan gunakan limit bila ada certain value of x. Bila kita substitute, kita tak dapat nilai dia. Okay, contoh cuba kamu substitute function fx ni, x sama dengan kosong. So bila kita substitute x sama dengan kosong, so masukkanlah kosong square plus 3 0 over 0. So 0 square plus 3 0 berapa? 0. 0 over 0. Cuba kamu tekan kalkulator, 0 over 0 dapat berapa? Math error. So in calculator math error, tapi the value is indeterminate lah. Kita tak tahu berapa nilai dia. So macam mana kita nak lukis graf kalau kita tak tahu berapa nilai dia tu? That is where limit lah. Kita akan pakai limit. So nak cari limit, kita akan gunakan approximation. Approximate tu maksudnya nilai anggaran lah. So macam mana kita nak pakai approximation? So kita akan cari nilai yang terdekat dengan kosong. So for example sini dia pakai negative 0.1, negative 0.01, negative 0.001 dan seterusnya. So katalah kita ada value x sama dengan kosong kat sini kan. So kita akan pakai nilai yang menghampiri kosong. Okay. So kita akan gunakan nilai ni. So kita akan pakai nilai yang semakin menghampiri kosong. Lagi banyak kita pakai, lagi tepat lah. Okay. So first kali substitute this one ke dalam equation nilai-nilai ni. So kalau kita ada x squared plus 3x over x squared plus 3x over x. Okay. Cuba kamu masukkan nilai negative 0.1. Kita akan dapat berapa? So here we get 2.9, right? Betul tak? 2.9. Okay. Then Betul. Then masukkan nilai negative 0.01. So we will get 2.99. Okay, then masukkan lagi nilai negative 0.001. So we will get 2.999. So masuk lagi negative 0.001. Sorry, 0.001.
1.9999. Okey. Dan kita cuba dari sebelah kanan pula, 0.1. So calculate 0.1. This one kita akan dapat, kita akan dapat 3.1. This one 0.01, we will get 3.11. Here ke? 0.01. 3.01, sorry. 3.01. This one 3.001. This one 3.0001. Kamu tengok kat sini. Nilai semua ni dia menghampiri kepada nilai berapa? 2.99, 3.001. So actually bila nilai kosong dia menghampiri kepada nilai 3. So kita boleh decide dekat situ. Untuk function fx, x squared plus 3x over x, when x equal to 0, dia adalah, jawab untuk nilai fs dia adalah 3. So ini adalah approximation lah. So ni kegunaan limit. Okay, boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okay, let's look at another example. Okay, kita ada function fx, x squared minus 1 over x minus 1. Okay, so bila function ni kan kita memang nak lukis graf dia kan. Okay, so kita cuba carilah nilai dari negatif 2 hingga 2. So masukkan nilai x1 over x minus 1. Masukkan nilai negatif 2, kita dapat negatif 1 kan. Masukkan nilai negatif 1, kita dapat kosong. Masukkan nilai kosong, kita dapat 1. Masukkan nilai 1, dapat apa? 2. This one dapat 3. Okay, so bila kita masukkan nilai 1, 1 squared minus 1 over 1 minus 1 kan. So kita dapat 0 over 0 juga kan. So 0 over 0, anything over 0 is indeterminate lah. That is why kita kena gunakan limit sepatutnya lah. Okay, so bila nak gunakan limit, kita nak cari 1. So kita akan gunakan nilai x yang menghampiri 1. So kita start dari 0.9 dan 1.1 lah. Okay, dari contoh ni 1 kan. Nilai 1. So nilai yang menghampiri 1 adalah 1.1 dengan 0.9. Tapi kita akan tambahkan dia punya point dekat belakang lah supaya dia lebih menghampiri 1. Okay, so di sini kita just cari je lah nilai dia. 0.9 kita dapat 1.9. This one 0.99. Kita dapat 1.99. 1.999. Calculate 1.1. Dari atas pula kita dapat 2.1, 2.01, 2.001. So nilai 1 ni dia adalah menghampiri kepada nilai 2. So kat sini kita boleh decide that melalui approximation kita dapat nilai 1 adalah 2. Tapi substitute kita tak dapat kan. Kita cuma dapat nilai dari approximation. Itulah kegunaan limit lah. Mana sini? Okay. So kat sinilah dia tadi kan. Nilai kosong ni kita just bila kita lukis graf, mana graf ni? Okay, graphing calculator. Tadi function saya adalah x squared minus 1 over x minus 1. So bila kita lukis graf tadi sepatutnya nilai 1, nilai x sama dengan 1 kita dapat indeterminate kalau kita substitute. Tapi by approximation
kita dapat nilai dia 2. So barulah kita boleh sambungkan graf dia tu. Okey. Right, then macam mana dalam limit kita nak kaitkan dengan differentiation. So first kali kita kena tahulah macam mana nak determine the limit of a function. Okay. So determine the limit of a function dia bergantung pada function apa yang kita ada. Okay. So yang pertama, untuk certain function kita boleh just substitute the value of x dan tulis je lah jawapan dia. Okay, for example kat sini kita ada limit x approaching 4. Oh ya, sebelum masuk sini, untuk limit, kan tadi limit kan kita pakai approximation kan. Okay. So limit kita pakai approximation. So bila nilai x kita tak boleh kata dia exact value, dia adalah approaching to certain value. So limit for a function is the value of x approaching a value lah. Kat sini a ni can be any number lah. Okay. For example dekat saya punya contoh, limit x approaching 4, which is 3 minus square root of x over x plus 2. So untuk certain limit kita boleh substitute macam biasa. For example kat sini 3 minus square root of 4 over 4 plus 2, kita dapat 1 over 6. So bila kita substitute dapat nilai. So okey lah, itulah jawapan dia. Okay. Ada certain function bila kita substitute nilai dia, kita tak dapat dia punya nilai. For example, x squared minus 1 over x minus 1. So limit x approaching 1, bila kita substitute, katalah kita substitute 1 squared minus 1 over 1 minus 1. 1 squared minus 1 is 0. Then x minus 1 is also 0. So bila any value over 0, like this, a over 0 or 0 over 0, dia adalah indeterminate. Tak tahu lah nilai dia berapa. So cara kedua adalah kita factorize, then eliminate the common factor. Lepas tu baru kita substitute semula. Okay. For example, x squared minus 1 over x minus 1, kita boleh factorize x squared minus 1. Jadi x minus 1 x plus 1. So bila x minus 1 darab x plus 1, bawah dah x minus 1, kita boleh eliminate lah x minus 1 ni. So jadi function kamu adalah x plus 1. Okay. So limit x approaching 1 x plus 1 is equal to 1. Kita substitute lah x ni kepada 1, kita dapat 2. So baru ada nilai. So first kali kita boleh factorize. Okay. Kalaulah function tu, yang ketiga, kalau function tu kita tak boleh factorize, we can factorize the function. For example, kita ada square root of x plus 1 minus 1 over x. This one boleh factorize ke? Tak boleh factorize. Macam mana kita nak buat? So kita ada kena rationalize the function using conjugate. What is a conjugate? So conjugate ni contoh kan, mana yang ada square root, dia ada conjugate dia. Okay, square root ni, let's say we have square root of x plus 1 minus 1. So conjugate dia adalah square root of x plus 1 plus 1. This one is minus, dia akan jadi plus. Actually this one is also plus dekat sini. Okay. So kita multiply with conjugate atas dan bawah supaya kita boleh rationalizekan dia. Okay. Then bila multiply kita akan pemudahkan lah. So dia akan jadi yang terakhir is 1 over square root of x plus 1 plus 1. Okay. So then baru kita akan substitute nilai x equal to 0. So akhirnya jawapan akan dapat 1/2. Okay, kalau kamu tak faham yang ni, kita cuba buat
example. Okay, so first kali calculate the limit x approaching 4 for x squared plus 3. So first kali cuba substitute. So kalau substitute dapat, tak ada masalah. Okay, let's say kita ada substitute 4 squared plus 3. So dapat 12 plus 3 is 15. So dapat nilai dia determinate. Okay, so inilah jawapan dia. Alright, then B, limit x approaching 5. So first substitute dulu. Minus 4. So 3 5, 15 tolak 4, 11. Ada nilai. So ada nilai, tak ada masalah. Okay. Next. 0 plus 3 over 0 plus 1. Dapat 3. So tak ada masalah. Sir. Ha? Yang nombor yang A tu 19 lah. 19 Okay, good. Sebaik kamu perasan. Okay, 19. 12 plus 16 plus 3. Okay. And the last one, D. Limit x approaching 0, x squared plus 5x minus 3. Okay, this one, substitute 0 squared plus 5, 0 minus 3. So you will get here negative 3. Okay, so nilai ada nilai. So tak ada masalah lah kat situ. Okay, yang kedua, find the value of limit x approaching 0 for x over x. So kalau kita substitute, so bila kita cuba substitute dalam otak dululah. 4 times 0 over 0. Ada nilai tak? 0 over 0 tak ada nilai. So kita kena buat cara lain lah. So cara kedua adalah factorize. So factorize dulu. Factorize or eliminate common ratio. So kat sini kita boleh tengok kita ada common ratio di x. Kita boleh potongkan x lah. So dia jadi limit x approaching 0 4. So jawapan dia, since kita tak boleh nak substitute nilai x sama dengan kosong, jawapan dia adalah 4. Okay, okay, and next, yang kedua, negative k over k. So boleh potong k kat sini. So jadi limit k approaching 0 negative 1. So jawapan dia adalah negative 1. Okay. Okay, next, C. Limit x approaching 0. Since sama juga dapat 0 over 0 over 0 kan. So factorize dulu lah. Factorize, kamu dapat x squared minus 5 over x approaching 0. So potong x, kita dapat limit x approaching 0 x squared minus 5. So kita dapat 0 squared minus 5 is negative 5. Jawapan akhir. Okay, and the last one, limit h approaching 0, factorizekan h squared minus 5h plus 9 over h. So eliminate h, kita dapat h squared minus 5h plus 9. So jawapan akhir 9. Okay. So itu cara yang kedua lah, factorize and eliminate common factor. Okay. Okay, ni tadi Okay, so first kali, since kita tak boleh factorize dan bila kita substitute, dia dapat kosong kan? 0 over 0, right? Yeah. Okay, so
kita tak boleh factorize dan kita kena darab dengan conjugate. So, conjugate untuk 3 minus square root of x plus 9. So, kita akan darab dengan 3 plus square root of x plus 9. So, conjugate, lepas tu bawah dia pun kita darab benda yang sama. Boleh faham? Boleh. Ya, Boleh. Okay, then cuba darabkan lah. So, darabkan, since dia, bila darab, yang atas darab atas lah, yang bawah darab dengan yang bawah. Conjugate. Then, since 5x darab 3, ni darab salah satu So, darab salah satu, x approaching 0. So, 5x darab 3 dapat 15x. Tambah 5x darab dengan x tambah 9. 5x darab x tambah 9. Okey. Dan yang bawah sama juga darab salah satu. Anggaplah ini sebagai algebra expression biasa. So, ini satu term, 3 satu term, x plus 9 satu term. Okey. So, darab salah satu. So, 3 darab 3 dapat 9. Okay, then 3 darab x plus 9. Since positif kan? So, tambahlah. Tambah 3 square root of x plus 9. X plus 9 ni, square root of x plus 9 kamu anggap satu term lah. Okay. Then, negatif x plus, square root x plus 9 darab 3 dapat negatif root x plus 9. Okay, and the last one, square root. Square root, kita boleh hilangkan lah. Negatif square root x plus 9 darab square root of x plus 9. Since dia akan jadi negatif square root of x plus 9 square kan. So, square jumpa square root, kita boleh cancel each other out. So, jadi negatif x plus 9 sahaja. Okay. Then, ni positif, yang ni negatif. Benda yang sama kan. So, cancel each other. Okay. Then, kita boleh permudahkan lah. So, 15x plus 5x square root of x plus 9 over 9 minus x plus 9. Okay, sampai sini faham? Faham. Okay. Tak faham? Faham. Faham Faham. Okay. Then, bila kita substitute kosong, kita masih dapat kosong per kosong sebenarnya untuk function yang ni. Okay, so kita guna cara kedua, which is factorize dulu. So, factorize lah. So, factorizekan x, dapat 15. Ni masih limit tambah 5 square root of x plus 9. Okay. Then, over, since yang ni boleh pemudahkan, 9 tolak 9 dapat 0. So, dia akan jadi negatif x sahajalah. Okay. Then, cancelkan x. So, kita dapat limit x approaching 0 negatif. Ni sebab ni ada negatif negatif 15 plus 5 square root of x plus 9. Okay, then barulah kita substitute x sama dengan kosong. So, substitute negatif 15 plus 5 square root of 0 plus 9. So, bermaksud negatif
negative 15 plus 5. Square root of 9 is 3. So 5 + 3 15. So jadi negatif 15 tambah 15 sama dengan negatif 30. Faham? Faham. Faham. Okey, macam itulah darab dengan conjugate. So bila ada melibatkan square root, so kamu kena multiply dengan conjugate dia lah. Okey, macam soalan yang ni pun samalah. So untuk soalan yang E, nanti kamu buat sendiri. Okey. So conjugate untuk yang bawah ni apa? 2 plus squared x minus x. Okay, good. So conjugate dia is 2 plus square root of 8 minus x. So mana yang ada square root je lah kita kamu jadikan dia darabkan dengan conjugate dia. So untuk yang F, ni lah conjugate untuk yang atas pula. Okay, square root of x plus 2 plus 3. So tu conjugate dia lah. Okay. Okay, so tu cara untuk kita cari limit lah. Limit untuk function. Untuk function lah. So dia ada 3 tadi Yang pertama substitute. Kalau dapat nilai okey lah, tak ada masalah. Yang kedua, kalau kamu substitute tak dapat nilai, dapat indeterminate, per 0, factorize. Okay, factorize dan eliminate common factor lah. Then baru substitute semula. Yang ketiga, kalau tak boleh nak factorize, kamu multiply with conjugate. So biasanya yang conjugate ni dia ada square root lah. That's why kamu tak boleh nak factorize. Okay, so far masih boleh. Okay, so untuk differentiation kan kita nak cari gradient function untuk sesuatu function. So proses itu dipanggil differentiation, tapi hasil dia tu adalah dipanggil sebagai derivatives. Okay, inilah first derivative. So kalau kita differentiate a function, kita akan dapat first derivative. So first derivative kita denote sebagai first derivative kita denote sebagai, yang pertama, kalau function itu kita tulis sebagai y equal to something, adalah y equal to s squared plus 1 katalah. Okay, so bila kita differentiate, kita akan dapat first derivative adalah dy over dx equal to certain things. Okay, yang kedua, kalau function itu ditulis sebagai fx equal to something. Okay, so bila kita differentiate, first derivative kita dipanggil sebagai f prime x. So hasil differentiate tu nanti saya ajarlah macam mana nak buat. Okay, dan yang terakhir, kita boleh juga denote sebagai d over dx. Okay, function tu lah, x squared plus 1. Okay, so dia ada beberapa term lah bergantung pada function yang diberi. Okay, so first kali cara untuk kita differentiate, this one kita pakai first principle. Okay, first principle ni dia agak banyak Okay, so katalah kita ada satu function y equal to x square kat sini. So kita nak cari dia punya first derivative, so kita akan perlu differentiate, okay, menggunakan first principle. Okay, so first step, biarlah let the function given be the first equation, so y equal to x squared. Yang kedua is let y equal to y plus delta y and x equal. So kat sini y ni kita tukar kepada y plus delta y. Ni delta y delta y. Delta y ni adalah nilai approximate untuk y. Small change of y. And delta x is small change of x. Okay, nanti yang small change tu kita akan masuk lebih dalam chapter yang belakang lah, subchapter belakang. Okay, then substitute y from the first equation and make delta y over delta x as subject. Okay,
Sebab apa? Sebab dy dx, your first derivative is equal to limit delta s approaching 0 delta y over delta x. So kat sini kita kena jadikan delta y over delta x sebagai subjek lah. Okay. So and substitute y from the first equation. So first equation y sama dengan x square kan. So y kita tukar kepada x square plus delta y equal to yang ni sama belakang. Okay. Dan yang kedua, this one kamu boleh expand dulu, x plus delta x square. So x square ni bawa ke sebelah. So jadi delta y equal to x square plus 2x delta x plus delta x square equal to x square. Okay, yang ni kamu expand this one. Ini ada. Okay, just expand. Yang seterusnya kamu bahagikan dengan delta x, sebab kita nak delta x, delta y over delta x kan. So bahagi semualah dengan delta x. So di akhirnya kamu akan dapat delta y over delta x equal to 2x plus delta x. Okay, 2x plus delta x. Okay, then step yang terakhir, kamu jadikan dy dx equal to limit delta x approaching 0 delta y over delta x. So delta y over delta x tadi kamu dah dapatkan 2x plus delta x, kamu gantikan dekat sini. Okay, then substitute delta x equal to 0. So kamu akan dapat first derivative kamu adalah 2x. Okay, so kita pergi pada contoh. First example, y equal to 3x. Okay, so y equal to 3x. Okay, ikut yang tadi So let y plus delta y equal to 3x plus delta x. You just change y to y plus delta y and x to x plus delta x. Okay, then delta y sebagai subjek. So ni dah masuk dalam lah, 3x plus 3 delta x minus y tadi kita tukar pada 3x. Okay, so this one you can cancel, then delta y equal to 3 delta x. So jadikan bahagikan dengan delta x, ni bahagi delta x. So ni dah tak ada. So delta y over delta x equal to 3. Okay, since dy dx is equal to limit delta x approaching 0 delta y over delta x. Okay, so dia adalah limit delta x approaching 0 3. Okay, dy dx. So equal to dy dx sama dengan 3. Ini contoh yang mudah lah. Yang ni boleh faham tak? Or still confusing? Faham sikit. Faham sikit. Okay, next example. Y 3x squared. Okay, y equal to 3x squared. Y equal to 3x squared. Okay, second step tadi adalah kamu tukar y plus delta y. Yang ni faham 3x plus delta x squared. So y ni tukar kepada y plus delta y, x sahaja tukar kepada x plus delta x. The rest are the same lah. So 3 dengan squared ni masih sama. Okay, lepas tu y tukar kepada ni lah, 3x squared. So 3x squared plus delta y sama dengan, okay, ni expand So expand ni plus delta x. Alamak, sekejap, dah nak habis baru masuk.
Okey. Ni saya explain macam mana expand dia. So x squared kan. So ni darab x darab delta x jadi x delta x. Okey, darab lagi plus x delta x darab lagi delta x squared. Boleh faham yang ni? Expand dia So x squared Boleh. plus yang ni tambah jadi 2 x delta x plus delta x squared. Okey. So expand dulu masuk dalam. So jadi 3x squared plus 6x delta x plus 3 times delta x squared. Yang ni boleh ni lah, boleh tolak lah. 3x squared. So ni cancel each other. So delta y 6x delta x plus 3 delta x squared. Okay, dan kita nak jadikan delta x over delta y over delta x kan. So bahagilah delta x. So salah. So ni habis square dia. So jadi 6x plus 3 delta x. So far okay. Okay. Y over delta x. Okay, so since dy dx sama dengan limit x delta x approaching 0, 6x plus 3 delta x. Okay, substitute delta x sama dengan 0, kamu dapat 6x plus 0 kan. So dapat 6x lah dia punya dy over dx. So first derivative kamu adalah 6x. Ini by first principle. Okay. Wait, have you subscribed my channel? If you haven't, please click on the subscribe button below. Thank you.